Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala ashrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in, wa ba'du. Allahumma iftah bainana wa baina qaumina bil haqqi wa anta khairul fatihin. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Wa la hawla wa la quwwata illa billahil aliyyil azim. Qala Allah ta'ala fi muhkami tanzilih ba'da a'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahir rahmanir rahim. Faman yuridillahu an yahdiyahu yashrah sadrahu lil Islam. ومن يريد أن يضله يجعل صدره ضيقا حرجا كأنما يصعد في السماء كذلك يجعل الله الرجس على الذين لا يؤمنون. صدق الله العظيم. Yang bermaksud, barang siapa yang Allah menghendaki akan memberikan kepadanya petunjuk, nescaya dia melapangkan dadanya untuk memeluk agama Islam. Dan barang siapa yang dikehendaki Allah kesesatannya, nescaya Allah menjadikan dadanya sesak lagi sempit, seolah-olah ia sedang mendaki ke langit. Begitulah Allah menimpakan seksa kepada orang-orang yang tidak beriman. Suratul An'am ayat 125. Muslimin muslimat yang dirahmati Allah, alhamdulillah thumma alhamdulillah, setinggi syukur kita panjatkan ke hadratnya kerana pada malam yang berbahagia ini kita masih diberikan kekuatan dan kelapangan masa dan fikiran untuk sama-sama berada di qaryah Ramadan ini bagi mengerjakan salat Isya dan juga tarawih secara berjamaah. Moga-moga kita diganjari oleh Allah Subhanahu wa taala sebagaimana yang telah pun disebut oleh baginda junjungan besar Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam dalam beberapa hadisnya yang sahih tentang kelebihan Ramadan al-Mubarak. Antara lain Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Man shama Ramadana imanan wa ihtisaba ghufira lahu ma taqaddama min dhanbihi." Wa fi riwayatin, "Man qama Ramadana imanan wa ihtisaba ghufira lahu ma taqaddama min dhanbihi." Wa fi riwayatin, "Wa man qama lailatal qadri imanan wa ihtisaba ghufira lahu ma taqaddama min dhanbihi." Maksudnya, barang siapa yang berpuasa di bulan Ramadan dan barang siapa yang bangkit mengerjakan salat tarawih di bulan Ramadan, dan barang siapa yang bangkit pada malam Lailatul Qadar dengan penuh keimanan dan dengan penuh ihtisaba. Ihtisaba bermaksud mengharapkan ganjaran Allah, melaksanakan ibadahnya baik puasa maupun salat tarawih maupun beribadat pada malam Al-Qadar dengan penuh keimanan dan kesungguhan mengharapkan ganjaran daripada Allah Subhanahu wa taala, maka ghufira lahu ma taqaddama min dhanbihi, diampunkan baginya barang yang telah lalu daripada dosa-dosanya. Keampunan muslimin-muslimat yang dirahmati Allah adalah merupakan kurniaan terbesar Allah kepada kita, khususnya di bulan Ramadan al-Mubarak. Mungkin ada yang bertanya, kenapa keampunan tidak yang lain? Memang yang lain pun dapat, tapi keampunan adalah merupakan nikmat terbesar, kurniaan terbesar Allah di bulan Ramadan al-Mubarak ini. Kerana dengan keampunan itulah kita akan layak untuk memasuki syurga Allah Subhanahu wa taala. Tanpa keampunan Allah
kita tidak layak untuk dimasukkan ke dalam syurganya. Muslimin muslimat yang dirahmati Allah, imam kita telah membacakan pada kita ayat-ayat daripada suratul An'am, dan pada malam ini saya pilih ayat ke-125 sebagai tazkirah untuk sama-sama kita hayati. Ayat ke-125 ini menjelaskan tentang hidayah. Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Faman yuridillahu an yahdiyahu yashrah sadrahu lil Islam." Barang siapa yang Allah menghendaki akan memberikan kepadanya petunjuk ataupun hidayah, nescaya dia, yakni Allah, melapangkan dadanya untuk memeluk agama Islam. Dan sebaliknya, wa man yurid an yudillahu yaj'al sadrahu dayiqan haraja ka'annama yas'adu fis sama'. Dan barang siapa yang dikehendaki Allah kesesatannya, nescaya Allah menjadikan dadanya sesak, lagi sempit, seolah-olah ia sedang mendaki ke langit. Kadzalika yaj'alullahu rijsa 'alal ladzina la yu'minun. Begitulah Allah menimpakan seksa kepada orang-orang yang tidak beriman. Muslimin muslimat yang dirahmati Allah, kita perlu sama-sama faham bahawasanya hidayah Allah ini merupakan satu kurniaan yang amat-amat berharga. Dan alhamdulillah, kita panjatkan setinggi-tinggi syukur kehadrat Allah Subhanahu wa taala kerana telah memilih kita untuk menerima hidayah Islam. Semua kita yang hadir pada malam ini adalah merupakan mereka yang majoritinya lahir ke muka dunia ini dalam keadaan Islam. Saya yakin sedikit sangat mereka yang lahir dalam keadaan bukan Islam. Ini satu nikmat, satu kurniaan yang sepatutnya kita selaku umat Islam menyatakan rasa syukur kita kehadrat Allah Subhanahu wa taala. Kita tidak ada apa-apa harga, ya, tidak ada apa-apa kemuliaan tanpa Islam. Kita hanya mulia dengan Islam yang Allah berikan kepada kita. Khalifah Umar Al-Khattab radhiyallahu anhu, ketika mana beliau pergi ke Baitul Maqdis untuk membuka kota tersebut, telah mengucapkan kata-kata masyhur yang berbunyi, "Nahnu qaumun a'azzana Allahu bil Islam, fa idza btaghaina al-'izzata bighairihi azallana Allah." Maksudnya kita adalah satu kaum yang Allah muliakan kita dengan Islam. Bila mana kita mencari kemuliaan selain daripada Islam, nescaya kita akan dihina oleh Allah Subhanahu wa taala. Mulia kita bukan kerana bangsa Melayu kita, mulia kita bukan kerana pangkat kedudukan kita, mulia kita bukan kerana rupa paras dan tubuh badan kita yang gagah perkasa. Mulia kita tak lain tak bukan ialah kerana Islam. Siapa sahaja di kalangan umat manusia, baik dia Cina maupun India maupun Buddha maupun orang putih, negro dan sebagainya, bila mana mereka menerima Islam, secara automatik mereka menjadi mulia di sisi Allah Subhanahu wa taala. Disebabkan Islam itu merupakan nikmat terbesar Allah kepada kita selaku hamba-Nya, maka pada malam ini suka saya tegaskan, kita selaku umat Islam wajib menyatakan tanda syukur kita, terima kasih kita kepada Allah yang telah memilih kita di kalangan jutaan manusia yang lahir di muka bumi ini untuk menerima Islam secara mudah. Maka di antara cara menyatakan terima kasih, syukur kita kepada Allah Subhanahu wa taala yang telah mengurniakan pada kita nikmat terbesar ini, kita perlu lakukan 3 perkara. Yang pertama, kita wajib merasa mujur dan bernasib baik kerana Allah telah memilih kita, melahirkan kita di kalangan keluarga muslim
mak ayah kita Islam, tok nenek kita Islam, kita lahir secara automatik kita menjadi Islam. Bagaimana kita lihat di zaman para sahabat ridwanullahi alaihim terdahulu, mereka menerima Islam dalam keadaan yang begitu susah. Sekalian mengucapkan 2 kalimah syahadah, mereka diseksa, ya, mereka diletakkan batu besar di atas dada mereka, mereka disalai, mereka dibunuh, mereka disula kerana menerima Islam sebagai agama. Namun kita pada hari ini, bila kita terima Islam, kita tak dikenakan tindakan apa-apa, kita terima dengan begitu mudah. Maka wajib atas kita menyatakan syukur kita atas hidayah terbesar Allah yang dikurniakan kepada kita selaku umat Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Dan ucapan syukur itu, ucapan mujur itu, ucapan nasib baik itu kita terjemahkan melalui ucapan alhamdulillah. Alhamdulillah, alhamdulillah. Terima kasih Allah, maha suci bagi Allah yang telah memberikan kepada kita Islam sebagai agama. Yang kedua, selaku umat Islam, kita wajib menghargai nikmat ini. Tidak cukup dengan sekadar terima kasih melalui ucapan alhamdulillah, bahkan kita wajib menghargai nikmat Islam yang Allah berikan pada kita. Cara kita menghargainya, yang pertama, kita wajib memahami Islam. Kita kena faham agama yang kita anut. Tidak cukup sekadar merasa berbangga bahawa kita Islam, tapi lebih daripada itu, kita kena hargai nikmat Allah itu dengan memahami apa yang kita anut. Jangan sampai kita faham Islam dalam erti kata yang sempit sebagaimana yang telah diajarkan oleh para penjajah kepada umat yang mereka jajah. Penjajah menjajah negara kita ratusan tahun, dan mereka tanamkan pada pemikiran umat negara kita, umat Islam di negara kita, satu fahaman yang disebut sebagai sekularisme, yang memisahkan di antara agama dan kehidupan dunia. Mereka menyatakan bahawa tidak ada hubung kait agama dan pemerintahan, agama dan ekonomi, agama dan pendidikan, dan sebagainya lagi. Dan ianya rasmi, ya, berlakunya di negara kita secara bertulis pada tahun 1874 dengan termeterainya perjanjian Pangkor antara Sir Andrew Clark dan juga Sultan Abdullah di Perak. Ini fahaman sekular yang masuk dalam negara kita secara rasmi, memisahkan antara agama dan juga kehidupan. Maka kita selaku umat Muhammad yang menghargai Islam, kita wajib berhadapan dengan fikrah yang sesat ini, dan kita wajib memahami Islam dalam erti kata yang sebenar. Al-Imam Syahid Hasanul Banna rahimahullah dalam mentarifkan Islam menyebut, Al-Islamu nizamun syamilun yatanawalu mazahir al-hayati jami'an. Islam itu merupakan sistem hidup yang sempurna, merangkumi segenap ruang lingkup hidup manusia. Fahuwa daulatun wa watanun aw hukumatun wa ummah. Ia, yakni Islam, adalah merupakan negara dan tanah air, ataupun pemerintahan dan kerajaan. Wa huwa khuluqun wa quwwah aw rahmatun wa adalah. Islam juga merupakan akhlak dan kekuatan, ataupun kasih sayang dan keadilan. Wa huwa thaqafatun wa qanun aw ilmun wa qada. Islam juga merupakan kebudayaan dan undang-undang, ataupun ilmu dan juga kehakiman. Wa huwa maddatun wa tharwah aw kasbun wa ghina. Islam juga merupakan benda dan juga kekayaan, ataupun usaha dan kemewahan. Wa huwa jihadun wa da'wah au jaisun wa fikrah. Islam juga merupakan ketenteraan. Islam juga merupakan jaisun wa fikrah, ketenteraan dan juga fikrah. Kama huwa aqidatun sadiqah
wa ibadatun sahihah sawa'an bisawa. Sebagaimana Islam itu merupakan akidah yang sejahtera dan ibadah yang sah, keadaan kesemuanya sama. Tidak boleh dibezakan Islam sebagai akidah dan juga ibadah dengan Islam sebagai kerajaan dan juga pemerintahan. Semuanya sama, perlu ditegakkan dan perlu diperjuangkan. Inilah takrif Islam yang perlu sama-sama kita faham. Dan kita rakyat Kelantan perlu bersyukur kerana kita ditakbir oleh kepimpinan ulama 23 tahun dan sekarang kepimpinan baru. Kita menekankan tarbiyah, menekankan pendidikan, kefahaman Islam yang jelas ini. Jangan sampai kita jadi seperti orang Terengganu yang tak kenal kereta api. Orang Terengganu, maaf ni sekadar cerita, tak nak sentuh mana-mana pihak. Datang ke Kelantan, berjumpa dengan kawan dia. Kawan dia beritahu, mu orang Terengganu, mu pernah naik kereta api tak? Tak pernah. Benda kereta api. Rugi mu. Kereta api ni sedap naik. Kalau gitu cerita sikit guana. Lalu orang Kelantan pun ceritalah, kereta api ni warnanya hitam. Asap naik ke atas, air turun ke bawah. 3 ciri dia pegang. Hitam, asap atas, air bawah. Lalu selesai urusannya di Kelantan, dia balik ke Terengganu. Ni zaman dulu, bukan zaman sekarang. Bila sampai di Terengganu seminggu lebih kurang, dia teringat perbualannya dengan sahabatnya di Kelantan tadi. Lalu dia bercadang untuk mencarilah kereta api, kerana dia ingat kereta api itu sedap naik. Kereta api bermakna qitar. Lalu dia raung kampung cari kereta api, cari, memang tak ada. Sebab Terengganu sampai hari ni tak ada kereta api. Akhirnya dia keletihan, lalu dia berehat di bawah sepohon pokok di tepi sungai. Sedang dia keletihan, dia berehat mengantuk itu, dia tiba-tiba terlihat di hujung sana ada satu lembaga hitam. Dia pun celik, dia pergi dekat, hitam sungguh. Rupa-rupanya seorang hamba Allah yang berkulit hitam dan berpakaian serba hitam. Dia kata ini satu ciri kereta api. Dia pergi dekat lagi nak tengok ciri kedua, ada ke tidak? Ada juga. Rupanya hamba Allah itu sedang hisap paip. Asap naik ke atas. Dia pergi dekat lagi tengok ada tak ciri ketiga, pun ada. Rupanya hamba Allah itu sedang pancut dalam sungai. Maka dia kata la syakka wala raiba hadza qitar. Ini tidak syak dan tak ragu lagi, inilah kereta api. Lalu dia pun terkamlah hamba Allah tu kat belakang, menyebabkan gelabah, bewoklah hamba Allah yang diterkam itu. Akhirnya dua-dua jatuh sungai. Cerita ni lucu, namun pengajaran yang boleh kita ambil ialah bagaimana orang Terengganu tadi difahamkan tentang kereta api dengan satu kefahaman yang sempit, sebagaimana orang putih penjajah memahamkan kita tentang Islam dengan kefahaman yang sempit. Kalaulah orang Kelantan tak dicerita kereta api itu kenderaan dibuat daripada besi, ada gerabak-gerabak, ada rel, ada tayar besi, dia cerita terus berwarna hitam, asap naik ke atas, air turun ke bawah, mungkin orang Terengganu tak sesat lagu tu. Tapi disebabkan salah pentakrifan ataupun penjelasan tentang kereta api, menyebabkan dua-dua jatuh sungai. Tak apalah jatuh sungai boleh naik balik. Kalau masuk neraka macam mana? Sekarang penjajah fahamkan kita Islam dalam arti kata yang sempit. Maka kita selaku umat Islam yang jelas akan hakikat ini, kita wajib menyanggahi fikrah sekular ini dengan memahami Islam yang jelas. Islam sebagai sistem hidup yang sempurna, merangkumi segenap ruang lingkup hidup manusia. Ini yang perlu sama-sama kita faham. Dan sebagai tanda penghargaan kita terhadap nikmat Islam yang kedua, kita wajib al-hayatu bil Islam. Al-hayatu bil Islam maknanya setelah kita faham Islam, kita wajib beramal dengan Islam. Jangan sampai alim sijilnya berjela-jela, PhD-nya bukan 1, 2, 3 PhD dia dapat, tapi tidak beramal dengan Islam, menentang Islam. Wal'iyadu billahi min dhalik. Setelah kita faham Islam, kita wajib al-hayah bil Islam,
kita wajib hidup dengan cara Islam dalam segenap ruang lingkup hidup kita, bermula daripada kita bangkit tidur sampailah kita masuk tidur kembali pada waktu malam, bermula daripada sekecil-kecil perkara, gosok gigi dalam tandas, sampailah kita bernegara dan berpolitik, mesti ikut cara Islam. Barulah kita dikira sebagai menghargai Islam, dan secara tidak langsung kita mensyukuri nikmat Islam yang merupakan hidayah Allah kepada kita. Muslimin muslimat yang dirahmati Allah, yang terakhirnya sebagai tanda syukur kita kepada Allah yang telah mengurniakan kepada kita Islam sebagai agama, wajib atas kita melakukan apa yang disebut sebagai al-hayatu lil Islam. Kita wajib hidup untuk Islam. Ya, tak cukup sekadar kita bersyukur dengan ucapan alhamdulillah, muju aku masuk Islam. Tidak cukup sekadar menghargai Islam dengan ilmu dan kefahaman, dan tidak cukup sekadar kita mengamalkan Islam pada rumah tangga kita, anak isteri kita, kehidupan kita. Bahkan lebih daripada itu, tanda syukur terhadap Islam yang Allah berikan pada kita ini akan sempurna bila mana kita melakukan apa yang disebut sebagai al-hayatu lil Islam, hidup untuk mempertahankan Islam, hidup untuk memperjuangkan Islam. Maka saya sarankan di bulan Ramadan yang penuh keberkatan ini, kita beribadah dengan bersungguh-sungguh, tapi jangan lupa kita wajib berjuang, kita wajib berjihad, dan untuk berjihad kita wajib bersama dengan jemaah Islam yang memperjuangkan agama Allah Subhanahu wa taala. Kita menyaksikan apa yang berlaku di negara tempat imam kita berada sekarang ini. Saya difahamkan imam kita daripada Mesir, dan lebih khusus beliau adalah merupakan imam di Masjid Rabi'ah Adawiyah. Sikit dah boleh? Nah, dia pernah pergi sana, Rabi'ah Adawiyah. Ya, sekarang ini kita menyaksikan dalam internet, ya, dalam YouTube, bagaimana himpunan umat Islam yang tak pernah wujud dalam sejarah Mesir, jutaan yang berhimpun di beberapa tempat utama di Mesir untuk mengembalikan hak mereka yang sah. Itu merupakan satu jihad. Mereka bertarawih di dataran Rabi'ah Adawiyah. Ya, mereka bertarawih di tengah-tengah padang, bersahur di tengah-tengah padang untuk menuntut hak. Untuk apa? Membela Islam, untuk pastikan syariat Allah dimartabatkan. Dan kita doakan, dan kita minta supaya imam kita mendoakan juga. Ya. Dan mana-mana kita yang balik ke kampung, ke tempat masing-masing, wajib kita berdoa memastikan Allah memberikan kemenangan, ya, dan penyelesaian terhadap masalah yang berlaku di Mesir pada hari ini, iaitu memberikan balik tampuk kepimpinan kepada Dr. Muhammad Mursi sebagai Presiden Mesir, insya-Allah. Dan kita juga jangan lupa jihad kita bersama dengan jemaah Islam, tegakkan agama Allah. Jangan sampai kita hanya memikirkan Kelantan, bahkan kita kena fikirkan sama sahabat-sahabat kita di tempat lain, supaya Islam tersebar di seluruh negara kita. Dan insya-Allah saya yakin dan percaya dalam masa yang dekat Allah akan memenangkan agamanya. Muslimin muslimat yang dirahmati Allah, itulah sedikit tazkirah yang boleh saya sampaikan sebagai kesimpulan. Ya, apa yang saya sampaikan ini mudah, ya, di mana kita berbincang tentang hidayah, yaitu hidayah Allah kepada kita yang memberikan Islam kepada kita sebagai agama. Maka kita sebagai yang menerima hidayah, kita wajib mensyukuri nikmat hidayah tersebut. Caranya, yang pertama merasa mujur dengan ucapan alhamdulillah. Yang kedua, ya, menghargai Islam dengan memahami Islam dan beramal dengan Islam. Dan yang ketiga, kita wajib memperjuangkan Islam untuk dimartabatkan di muka bumi. Ya, rasanya cukup dulu sekadar itu pada malam ini. Moga-moga kita mendapat sedikit semangat, ya, untuk terus berjuang, dan sedikit pengisian untuk memastikan bahawa kita merupakan umat Islam yang benar-benar menghargai nikmat, ya, hidayah Islam yang Allah kurniakan kepada kita. Aqulu qawli hadza wa astaghfirullahal azim li wa lakum. Wassalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh.